jam 8 malam, selok berita tentang kes saman syarikat pengangkutan KTN yang berjumlah 27 juta oleh lelaki berusia 30-an. Bolehkah saya menunggu buat Tuan? Kenapa Tuan menyaman pihak terbabit? Saya telah membeli tiket dengan jadual yang telah ditetapkan pada sekian masa, tetapi KTN gagal menepatinya, maka mereka telah melakukan pecah kontrak. Saya sebagai pembeli tiket, saya berhak menyaman rugi. Seorang tukang gunting rambut memotong rambut pelanggannya sambil mengeluarkan bunyi cicit dan menggelengkan kepala. Seorang hatuk hanya mengelip-ngelipkan mata menatap apa yang terpapar di skrin televisyen. Ramai penonton hanya terkejut dan membayangkan nilai 27 juta di dalam kepala mereka. Adakah Tuan akan mengupah peguam untuk mengendalikan kes ini? Tidak perlu. Ini kerana saya sebagai peguam boleh menyaman tanpa perlu membayar kos melantik peguam. Bolehkah Tuan menceritakan sebab atau alasan untuk menyaman syarikat tersebut? Saya membeli tiket untuk ke stesen Sentral Kuala Lumpur. Dari sana saya akan ke lapangan terbang antarabangsa KL pada pukul 10 pagi. Saya ada janji temu dengan sebuah syarikat kontrak bernilai 27 juta pada pukul 12.30 hari di Indonesia. Tetapi tiba-tiba tren berhenti tanpa sebarang makluman awal di tengah-tengah rel. Ia hanya maklumkan masalah teknikal selama 1 jam dan semua penumpang terkurung. Sebab itu saya terlambat ke lapangan dan pihak KTN tidak berbuat apa-apa tindakan. Jadi KTN perlu bertanggungjawab terhadap kerugian saya. Paparan akhbar menunjukkan seorang peguam yang memiliki firma guaman telah menyaman syarikat KTN sebanyak 27 juta. Hei merapu, di manakah peguam ini belajar undang-undang? Apakah dia fikir semua perkara boleh disaman sesuka hati tanpa menghiraukan status? Terdapat akhbar lain memuatkan pandangan seorang pakar bina perundangan dari Universiti Teknologi Mara, iaitu Profesor Ray J dan peguam KTN sendiri. Ya, betul yang diperkatakan oleh peguam itu bahawa hubungan antara individu yang membeli tiket ke satu destinasi dengan syarikat menawarkan khidmat pengangkutan adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang kontrak. Tetapi mengikut akta ialah ganti rugi yang boleh disaman cuma tertakluk kepada kerugian yang timbul secara langsung sahaja dan tidakkan berangkai dikecualikan. Ganti rugi peguam ini adalah tindakan berangkai. Saya merasakan memang telah mendapat notis saman. Saya agak terkejut. Perkara sebegini memang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Ia hanya telah jelas yang ada dalam istilah undang-undang iaitu ras judi carta. Saya percaya tindakan menyaman ini hanya dibuat untuk mendapat publicity murahan. Pada waktu tengah hari, telefon peguam yang mengambil tindakan menyaman telah berdering. Maaf mengganggu Tuan, saya ingin minta komen tentang pandangan Prof. Rejai dan peguam KTN yang disiarkan dalam akhbar. Ya, memang benar yang diperkatakan oleh Prof itu. Tuntutan ganti rugi berangkai memang tidak dibenarkan. Kalau begitu, mengapa Tuan masih mahu menyaman sedangkan sudah jelas tentang perkara ini? Sebaiknya saya menghindarkan diri daripada memberikan sebarang komen. Biarlah mahkamah yang menentukan. Saya juga telah mendapat panggilan dari KTN. Jadi Tuan memang tak ada hujah balas. Ada yang menuduh Tuan sengaja inginkan publicity murahan untuk firma guaman Tuan. Tentu saya ada hujah. Walaupun kerugian yang saya alami ini ialah kesan berangkai, tapi hakikatnya pihak KTN sebenarnya telah pun secara tak langsung tahu bahawa anda perkhidmatan mereka tergendala. Pasti ada penumpang yang terlambat untuk ke mesyuarat ataupun tempat kerja. Ini memberikan kesan kepada para penumpang. Saya bukannya mahu wang bernilai 27 juta tetapi untuk memberi amaran kepada pihak pengendali pengangkutan awam. Saman ini adalah untuk penumpang individu kecil melawan syarikat korporat pengangkutan awam gergasi.
Kita sering mendengar keluhan penumpang tentang masalah yang dihadapi tetapi tidak ada tindakan yang diambil. Saya harap saman ini mampu dijadikan pengajaran kepada pihak pengendalian kenderaan awam untuk lebih bertanggungjawab.